الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. InsyaAllah tuan-puan, kita akan mulakan dulu dengan kitab yang pertama seperti biasa, kitab Sulamus Sibyan, muka surat 35. Perenggan bawah sekali iaitu mas'alatun ataupun masalah yang pertama. Kita masih lagi membincangkan tajuk besar iaitu 18 jenis orang yang diharamkan berkahwin. Kenapa kita bincang 18 jenis orang yang haram berkahwin? Kerana kita duk bincang tajuk perkara yang membatalkan wudu yang keempat, iaitu sentuh kulit lelaki dan perempuan yang sah berkahwin. Jadi kita nak tahu siapa yang sentuh yang batal wudu, siapa sentuh yang tidak membatalkan wudu. Jadi formula dia, sentuh yang membatalkan wudu ialah sentuh selain daripada mahram. Jadi kita tak perlu ingat orang yang haruh berkahwin, kita ingat orang yang haram berkahwin. Mudah. Apabila kita ingat orang yang haram berkahwin, 18 jenis orang yang haram berkahwin yang tak batal wudu, selebihnya sentuhan kulit yang membatalkan wudu. Itu cara mudah. Kenapa? Kerana orang yang sentuhan yang boleh membatalkan wudu kita ni ramai. Nak ingat memang tak larat nak ingat ramai. Jadi kita ingat orang yang haram berkahwin dengan kita yang tak batal wudu. Itu yang kita bincang. Ada berapa jenis orang yang haram berkahwin yang tak batal wudu? Ada 18 jenis sahaja asasnya. Kita bincang asas. 18 jenis orang haram berkahwin ini dia melibatkan 3 hukum dasar. Pertamanya adalah hukum haram berkahwin, yang keduanya sentuhan yang batal wudu, ataupun kalau mahram ini sentuhan yang tak batal wudu. Yang ketiganya adalah sentuhan yang tidak haram. Kita nak tahu siapa yang boleh bersalam. 18 jenis orang ini sahaja yang boleh bersalam, sentuhan yang tidak haram. Dan hukum yang seterusnya, hukum yang ketiga, iaitu etika menutup aurah. 18 jenis orang ini aurah dia hanya setakat pusat hingga lutut. Itu cara ataupun etika menutup aurah di hadapan mereka ini, pusat hingga lutut saja. Itu dia ada 3 hukum. Hukum dasar dia. Baik, kita akan sambung tuan-puan, iaitu masih lagi golongan yang kedua. Kita baru duduk 2 daripada 18. 18 jenis orang yang diharamkan berkahwin ini terbahagi kepada 3. Pertama, haram dengan sebab keturunan, ada 7. Yang keduanya haram dengan sebab susuan, ada 7. 7, 14. Dan haram dengan sebab perkahwinan, ada 4. 774. Jadi kesemuanya adalah 18 jenis orang. Kita baru bincang 2. Pertama kita bincang apa dia? Sebab haram dengan sebab keturunan, dengan sebab nasab. Tapi ingat, bukan semua keturunan kita haram kahwin, tidak. Hanya 7 ini saja haram kahwin. Walaupun satu nenek boleh kahwin, contoh sepupu, satu nenek, anak saudara, bapa saudara kita. Kan kita satu nenek, satu datuk, satu keturunan, tapi boleh berkahwin. Itu kena tahu 7 sahaja. 7 jenis orang yang hubungan dengan mereka ini keturunan, tapi haram berkahwin, tak batal wudu,
sentuhan yang tak haram, dan juga aurahnya pusat hingga lutut sahaja, hanya 7. Pertama siapa? Pertamalah ibu. Yang kedua anak. Kita sambut anak. Anak ni, ya detail sikit dalam kitab kita ni, sebab anak ni ada 2. Pertamanya anak melalui akad nikah yang sah. Anak melalui akad nikah yang sah. Anak tiri belum bincang lagi. Itu tak masuk dalam keturunan. Yang keturunan ini ada 2 je. Pertamanya anak yang melalui akad nikah yang sah, tu anak kita, ataupun melalui hamba jual beli, juga dipanggil anak. Yang keduanya anak melalui wati syubhah, wati yang tersilap, bukan melalui akad nikah. Wati yang tidak haram, wati yang tidak halal, wati tersilap, disangkakan isterinya, rupanya orang lain, dapat anak. Anak itu dinisbahkan anak dia, tidak membatalkan wudu. Haram kahwin, tak batal wudu, sentuh yang tidak haram, dan aurah dia sama dengan anak kita. Memang dia anak kita, walaupun tersilap wati orang lain, dapat anak, anak itu anak kita. Baik, kita sambung. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi wati syubhah kita dah tahu macam mana dia punya situasi boleh berlaku wati syubhah yang tersilap itu. Tersilap ni sebab siapa? Ni sebab lelaki, bukan perempuan. Walaupun perempuan tahu ni bukan suami dia, memang dia tak ada suami pun, tapi dia tak menahan, dia senyap, tetap dinamakan wati syubhah. Lelaki tak nama zina, cuma perempuan tu haram. Setengah ulama kata perempuan itu haram, seolah dosanya sama dengan zina, kerana dia tak menhalang, tak mencegah. Tapi lelaki tidak. Lelaki dia dinamakan syubhah, tersilap. Okey. Masalah yang pertama, atas sikit dia kaedah tu, formula. Kaedah dia apa? Haram engkau bernikah dengan ibu dan nenek dan anak cucu bagi perempuan yang engkau wati syubhah itu. Tu formula dia. Kemudian dia detailkan ini, masalah ini, isu ni berkaitan dengan formula lah. Apabila kita wati seorang perempuan, perempuan tu tak jadi isteri kita, dia tersilap, dah kena kahwin lain. Kalau dia tu bukan isteri orang, kalau dia tu tak menjadi isteri siapa pun boleh kahwin. Cuma nak cerita kalau tersilap wati, dapat anak, anak tu anak kita, cuma dia ada kesan hubungan. Kalau dia ada ibu dia, kalau dia ada isteri dia, ada kesan. Sebab tu kita formula dia apa? Haram engkau bernikah dengan ibu. Ibu siapa? Ibu perempuan yang kita wati syubhah. Kenapa? Kerana wati syubhah ini wati yang diihtiram, diambil kira, bukan haram. Haram pun tak, halal pun tak. Maka dia diihtiram, diambil kira, dimuliakan. Apabila diambil kira, ibu dia itu menepati ibu mertua kita. Tak boleh dah kahwin dengan ibu dia. Tersilap wati seorang perempuan, ibu dia menepati ibu mertua, seolah-olah dia ibu mertua kita. Kenapa? Kerana diihtiram. Kita dah sebut sebelum daripada ni, kategori wati ni ada 3. Wati pertama wati halal, wati kedua wati haram, wati zina, wati ketiga ialah wati haram, wati tak halal, tak haram. Apa dia? Syubhah. 2 diihtiram. Wati halal dimuliakan, wati syubhah juga diihtiram, dimuliakan, diambil kira nasab dia. Sebab itu apabila diambil kira, maka ada kesan. Kesan dia apa? Kalau ibunya masih ada, ibunya itu dengan kita menepati mak mertua, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Itu formula dia. Dan nenek-nenek, nenek ni maksudnya ibu ke atas lah. Nenek dia, nenek dia juga menepati nenek mertua kita. Kalau ibu mertua kita masih ada nenek, maka atas ibu mertua, nenek mertua, datuk mertua, nenek mertua, moyen mertua, sampai ke atas, semuanya haram dengan kita. Dan anak cucu, anak dia, anak orang yang kita wati syubhah itu, kalau dia ada anak, anak dia dengan kita jadi mahram, tak boleh kahwin dengan anak dia. Kenapa? Menepati anak tiri kita. Dia ni isteri, bukan isteri, tapi apabila wati dia tersilap, maka dimuliakan, diambil kira. Ada kesan tu. Kesan apa? Kalau dia ada anak,
anak dia dengan kita dah jadi mahram, menepati anak tiri kita. Tu. Dan anak cucu, maksud anak ke bawah, anak cucu cicit. Tu. Menepati anak tiri kita, menepati cucu tiri kita, menepati cicit tiri kita. Kalau tersilap. Anak, ibu, nenek, cucu siapa? Bagi perempuan yang engkau wati syubhah itu, perempuan yang kamu tersilap itu, dia ada kesan. Baik, settle. Masalah pertama, isu pertama kita nak bincang kesan dia. Ni kita nak tahu kesan dia. Kesan apa? Kalau wati perempuan ni, bagaimana kesan dengan orang lain yang ada berkait dengan dia. Okey. Masalah ataupun bahasa kita dia panggil isu. Fiqh ni dia bincang isu lah. Apa hukum dia? Jika ia lelaki tadi, ia seseorang tadi wati syubhah, wati tersalah akan ibu isterinya. Akan ibu isterinya. Dia wati syubhah itu siapa? Wati syubhah itu ibu isteri. Apa kesan dia dengan isteri kita? Dia ada kesan. Tu kena nak tahu. Dalam kitab ni dia guna bahasa arah tinggi. Dia tak nak supaya kita function, minda kita hidup. Dia tak nak guna direct. Kalau direct tuan-puan dia guna, siapa ibu isteri kita? Mak mentua lah. Dia tak nak guna direct. Dia guna asal. Ibu isteri itu asalnya. Asal apa dah? Makna kepada mak mertua. Mak mertua, definisi mak mertua ni siapa? Mak mertua kita ialah tiap-tiap, kena tahu mak mertua. Kalau orang tak tahu mak mertua tuan-puan, dia borong. Ibu tiri isteri dia pun dia borong juga, mak mertua dia juga. Tu bahaya tu. Dia tak tahu definisi. Apa makna ibu mertua? Tiap-tiap orang yang melahirkan isteri kita. Ataupun bahasa mudah, tiap-tiap ibu isteri kita. Ibu tiri bukan. Dia bukan orang melahirkan isteri kita. Orang yang melahirkan isteri kita seorang saja. Maknanya ibu mertua kita seorang. Kalau kita ni isteri kita seorang lah. Ada orang tak faham tuan-puan, dia kata ibu mertua saya dua. Kenapa jadi dua? Satunya yang ria, satunya yang tak ria. Ada juga yang ria, yang tak ria. Yang tak ria tu apa? Tiri. Tiri bukan ibu mertua dia. Panggil apa? Tiri ni panggil isteri bapa mertua saya. Ada isteri bapa mertua saya ni yang mertua saya. Ada isteri bapa mertua saya bukan mertua saya. Tu pening tu. Pening tu sebab kita jangan guna istilah. Bapa mertua kita ada isteri. Isteri dia seorangnya ialah ibu mertua kita. Isteri kedua dia bukan ibu mertua kita. Siapa dia? Isteri bapa mertua. Tak nak panggil apa? Panggil apa pun. Nak cerita bukan ibu mertua kita. Kita memang panggil ibu jugalah. Orang Melayu dia mudah, dia panggil borong semua. Ibu mertua kita juga. Lepas tu kita akan kata ni bapa ni ibu mertua saya. Ini ibu mertua saya. Ramainya ustaz ibu mertua. Ya, saya ramai. Cuma ada yang ria, ada yang tak ria. Itu je. Jadi takrif ibu mertua ni ialah ibu, isteri ataupun detailnya tiap-tiap orang yang melahirkan isteri kita. Kalau kita kata ibu isteri ni takut kita tertukar dengan ibu tiri. Maka kalau kita takrif yang detail, tiap-tiap orang yang melahirkan isteri kita seorang je. Itulah dia ibu mertua. Baik, kalaulah tersilap wati ibu mertua, apa kesan dengan isteri kita? Dia ada kesan. Jika ia wati syubhah itu akan ibu isteri, ibu isterinya, yakni ibu mertuanya, atau anak isterinya, anak isteri. Anak isteri dia, anak isteri dia ni dua. Anak isteri dia ada dua. Pertamanya anak isteri dia yang anak dia, itu tak bincang lah. Yang keduanya anak isteri dia yang bukan anak dia, maknanya anak tiri. Tu. Dia ada anak tiri. Dia terwati anak tiri. Tu.
atau anak isterinya. Anak isterinya ni anak tiri ataupun anaknya, sama. Jawab dia, maka dua ni kalau tersilap wati mak mentua, tersilap wati anak tiri, sama je hukum dia. Ataupun tersilap wati anak sendiri, sama je hukum dia. Apa hukum dia? Maka terfasah nikahnya, auto terfasah, tak perlu fasah, terfasah dengan perbuatan tersilap wati tersebut. Kenapa? Kerana kesan dia boleh terpasah hubungan ataupun ikatan perkahwinan dia dengan isteri dia. Kenapa? Kerana wati tersilap ini bukan wati zina, wati yang diihtiram, diambil kira. Apabila dia wati mak mertua dia, isteri dia menepati anaknya. Kenapa? Kerana seolah-olah dia tersilap wati mak mentua tu. Kerana wati itu wati dia ambil kira. Apabila tersilap wati mak mentua dia, dia bukan akad nikah dengan mak mentua, tak sah nikah dengan mak mentua, cuma dikira wati itu. Apabila dikira wati itu, anak mak mertua yang isteri kita itu menepati anak tiri kita. Nampak tak? Sebab apa? Sebab wati mak mentua, anak mak mentua tu hubungan dengan kita jadi anak tiri. Menepati itu istilah akademiknya, menepati, seolah-olah. Mana menepati ni bukan ria. Kalau ria kena akad nikah. Kita akad nikah isteri kita ada anak. Anak isteri kita tu hubungan dengan kita anak tiri. Anak tiri ni tiap-tiap anak isteri kita yang bukan anak kita. Tu mudah tu dipanggil anak tiri. Tapi kalau wati syubhah, tuan-puan, wati syubhah, di wati tersilap diambil kira, seolah-olah kita wati saja mak mentua kita, maka hubungan dengan anak dia terpasah dengan kita, anak dia yang isteri kita lah. Kenapa? Kerana wati itu diambil kira, seolah-olah kita wati itu menjadi isteri, tapi bukan isteri. Tu dia panggil menepati tu. Terpasah nikah dengan isteri. Dan ada kesan lagi, bukan saja terpasah saja, dan haram selama-lama ia lelaki tadi bernikah balik dengan isterinya itu, tak boleh dah kembali balik. Tu bahaya tersilap ni, walaupun tak haram. Wati syubhan itu pun tak haram lah. Kenapa jadi terpasah? Ni kerana jadi ni menepati, seolah-olah isterinya itu anak tirinya. Pada masalah yang pertama tu, pada masalah dia terpasah isteri, terpasah isteri, terwati mak mentua, dia terwati mak mentua, maka anak mak mentua tu yang isteri kita tu menepati apa? Menepati anak tirinya. Menepati mana seolah-olah. Dan mak mentuanya. Dan mak mentuanya tu masalah terwati anak tiri. Terwati anak tiri, kita tersilap wati anak tiri dengan isteri kita tu terpasah. Kenapa? Menepati isteri kita tu mak mentua. Kenapa? Kerana terwati anak tiri, terwati anak dia, anak isteri kita terwati, tersilap lah maksudnya. Terwati tu tersilap wati. Tu kesam dia. Habis isu pertama. Isu kedua, tambah lagi pening. Biasalah, jangan dengar kan. Ini isu-isu yang kitab yang besar. Jadi kitab kita ni dia special sikit, unik sikit. Dia punya standard dia biasa, pertengahan dan tinggi. Cuma tinggi ni tak banyak isu, ada isu tertentu saja tinggi. Sebab itu kitab kita ni sebenarnya dibelajar bukan semua, bukan certain golongan saja yang study, tak, semua golongan. Ada orang study kitab kita ni di Kedah. Orang tu peringkat
guru, peringkat tuan guru dah, tapi dia masih belajar. Kenapa? Kerana dalam kitab kita ini dia ada beberapa isu yang agak tinggi, yang tidak ada dalam kitab biasa. Jadi kita tumpan berkat je, tumpan panggil apa, keberkatan penulis ini. Walaupun kita jangan dengar, kita dengar, mudah-mudahan ada panggil apa, ada input untuk kita, dan juga Allah berikan kepahaman untuk kita walaupun dia agak tinggi. Wati syubhah ni memang tidak ada dalam kitab biasa, kitab rendah tidak ada, kitab-kitab yang besar je ada. Habis. Isu yang kedua, mudah, kata kunci dia mudah je tuan-puan. Kata kunci dia kita bincang ni kesan perbuatan tersilap wati itu. Poin asal kita bincang, poin asal dianya kita nak tahu anak tu saja. Tapi musannif penulis ni dia detailkan sehingga kesan sekali. Kita nak bincang anak yang tersilap wati itu tak batal wudu. Itu je dia punya poin yang kita nak bincang. Dapat anak yang tersilap wati, anak tu tak batal wudu dengan kita. Kalau anak perempuan tu tak batal wudu dengan kita lelaki ni. Kenapa? Kerana anak tu anak kita. Melalui akad nikah yang sah kita dah faham, tapi melalui wati syubhah pun anak kita. Tapi musannif ni ataupun pengarang ni dia detailkan lagi kesan perbuatan tersilap wati itu, apa kesannya. Tu. Baik, masalah yang kedua ni, kalau tersilap wati itu orang yang haram himpun pula. Tadi tersilap wati keturunan, tersilap wati tersilap wati isteri, mak mentua. Yang ni pula tersilap wati adik beradik isteri pula. Apa kesan dengan kita? Tu. Masalah, ini isu kedua. Jika ia wati syubhah, ia tu ia lelaki lah, lelaki tu wati syubhah. Wati syubhah siapa? Akan saudara isterinya. Saudara ni mana adik beradik, hubungan persaudaraan. Asal dia maksudnya hubungan adik beradik. Kalau sebut asal tuan-puan, tapi orang Melayu ini dia dah umum. Saudara ni umum, saudara dekat, saudara jauh. Dia panggil saudara. Kalau asal, apabila sebut saudara saya, maksud adik beradik saya. Tapi kita hari ni apabila sebut ni saudara saya datang ke umum, siapa ni saudara saya, dia tak faham dah. Sepupu ke, dua pupu ke, anak sepupu ke, bapa sepupu, dia dah tak boleh kelas, menyebabkan diumumkan saudara saya. Asalnya istilah terma saudara, saudara saya merujuk kepada adik beradik. Bapa saudara, itu kita faham. Ibu saudara faham. Bapa saudara, maksud apa? Saudara tu adik beradik, bapa tu bapa, maksudnya adik beradik bapa saya. Kalau saudara ibu, adik beradik ibu, itu istilah penggunaan asal. Tapi orang Melayu makin lama dia umumkan, ni saudara saya. Tak, siapa ni saudara ni? Saudara lah, jauh-jauh dekat saya pun tak tahu dah. Dia pun cerita saudara dekat lagi ni. Dekat tu macam mana? Dia tak boleh. Sebab tu kita kena biasa balik, orang panggil apa? Cara orang panggil menggunakan kelas ini, level layer ni. Pertama adik-beradik, yang kedua dia turun adik-beradik kita. Lepas adik-beradik ni dia turun pula layer anak kita. Layer pertama kita adik-beradik, lapisan kedua anak. Ini siapa? Ini anak saudara. Itu lapisan kedua. Dengan anak kita dengan anak adik kita, itu sepupu. Sepupu. Lepas tu makin turun layer seterusnya, lapisan anak dengan anak tu, dia ada 2 pupu, lagi 3 pupu, lagi 4 pupu. Lama makin dalam dah. Lepas tu pula sepupu ni dia ada istilah bapa sepupu, anak sepupu. Confirm ni kita. Bayuk dengan saya sepupu. Anak Bayuk dengan saya
Saya dengan beyut sepupu. Contoh je, Fazri itu Airi. Jangan dia tanya, oh baru tahu ustaz sepupu. Pelik juga. Dan di mana daripada Pahang Kelantan, Pahang Kelantan. Beyut apa? Perak Kelantan, jauh tu. Macam mana sepupu tu? Jadi anak beyut dengan saya, nisbah saya dengan anak beyut, saya panggil anak sepupu saya. Tapi kalau tanya anak beyut, tanya Adam, siapa saya? Bapa sepupu saya. Tu dia tu. Orang Kelantan panggil pak sepupu. Kalau saya, ini anak sepupu saya. Tanya anak tu pula, siapa saya? Bapa sepupu saya. Nampak tak? Itu cara dia punya ni. Kemudian anak sepupu ni, anak sepupu saya dapat anak lagi. Dia dapat anak. Adam ni ada anak, cucu sepupu saya. Pupu tu tak ada. Cucu sepupu, cicit sepupu, ciok sepupu, piok sepupu, habis, tak boleh bilang dah. Pupu ada, tetap ada pupu. Tetap ada. Macam saya pula, nisbah dia bapa sepupu. Anak saya dengan dia, anak bapa sepupu. Dia bilang macam tu. Anak bapa sepupu, cucu bapa sepupu, cicit bapa sepupu, bapa tetap ada. Pak sepupu tetap ada. Tu. Dulunya tuan-puan, ikatan ukhuwah sangat padu. Sebab itu, 2 pupu macam adik-beradik, 3 pupu macam adik-beradik lagi. Dia rapat. Ni Nabi kata, sambunkan silaturrahim, hubunkan kekuatan silaturrahim itu. Kenapa? Kerana sistem ikatan Islam dia diikat dengan silah. Sistem kekeluargaan kuat dan sistem komuniti kuat. Itulah dia membentuk masyarakat Islam yang kuat. Itu Nabi jaga. Tapi makin lama makin longgar. Bapa saudara pun 2-3 tahun sekali bertemu, tak rapat dah. Bapa saudara tak kenal anak saudara 2-3 tahun. Jangan tanya PKP, belum PKP pun perangai sama juga. Ni buat alasan PKP. Saya PKP 3 tahun tak jumpa anak saudara. Alah biasa PKP dulu sebelum tu tak bertemu juga. Sehingga anak saudara tak kenal bapa saudara dia. Tak kenal. Tu dunia hari ni. Patutnya makin rapat lah, ada handset kan. Kira rapat. Sama juga. Ada handset pun tuan-puan. Sebab itu ziarah ini tuan-puan ada 3 hukum. Ziarah ini kena kembalikan. Kalau nak kekuatan Islam tuan-puan, kena hidupkan kembali amalan ulama kita. Ziarah ni ada 3 hukum. Pertama hukum sunat, yang kedua afdal, yang ketiga paling afdal. Tapi kena niat lah. Kenapa nak pergi ziarah? Niat kerana Allah. Bukan niat saja-saja free ya. Tak boleh, tak dapat pahala apa lah. Tak pun niat, nak pun pergi ziarah ni Erin, boleh minum teh. Nak mengeteh lagi. Kalau pergi ziarah makcik ni, Masya Allah, makan sedap. Contoh, saya dulu masa saya belajar, Tuan Guru ni, pengarah ni, anak murid dia nama Tuan Guru Joma. Saya Kelantan Kedah jauh. Dia antara dia Merai lah, sebab saya jauh. Seminggu sekali ataupun 2 hari sekali saya tak pergi, dia call. Dia panggil Azhar, dia queue belakang. Azhar, lama banyak hari tak main ni. Main lah. Ada ni tok buat cucuk. Saya apa lagi, kita masa tu belajar, duit tak ada. Bunyi cucuk, lapak. Terus pergi. Pergi mana? Motor guru. Buat apa? Makan cucuk. Tak dapat pahala apa. Ziarah, makan cucuk. Tok guru saya 3 hari sekali, 4 hari sekali dia call lah kalau saya tak pergi. 2 hari saya pergi, 2 hari saya pergi. Nak minum, orang tua ni tuan-puan, seronok. Kadang-kadang tak ada orang meneman makan, kita lah meneman. Kita masa tu membujur lalu melintang patah, asalkan ada makanan aja. Dia tengah lapar. Habis. Okey. Isu yang kedua, jika ia wati syubhah itu akan saudara isteri. Terwati adik-beradik isteri, wati adik ipar, wati kakak ipar, ataupun anak saudara isteri, sama je hukum dia. Wati adik-beradik isteri dengan anak saudara isteri, ataupun lagi mak menakan isteri. Mak menakan isteri ni maksudnya ibu saudara isteri. Kita terwati tu adik dia ataupun kakak dia, atau terwati anak saudara dia, atau terwati ibu saudara. Maksud apa ni? Maksud hubungan isteri kita dengan orang yang kita wati itu, hubungan mereka ini haram himpun. Maksudnya tak boleh nak jadikan isteri serentak. Tu. Jawab dia, nescaya, ni kesam dia, nescaya terfasah. Terfasah nikahnya
dengan isterinya itu terfasah, terhilang ikatan. Tapi bukan tolak. Tolak tak hilang, dia bukan tertolak, terfasah. Mata tolak tetap 3, tak mengurangkan. Jangan terfasah sekali tinggal 2, tak. Ini bukan tolak, ini terfasah. Nescaya terfasah. Nikah dengan isterinya. Kenapa? Ini kerana tu. Kerana ni ialah sebab bagi fasah tu. Kerana haram himpun pada nikah akan seorang perempuan dengan mahramnya. Ni kesan dia lebih ringan daripada dia terwati ibu mertua dia, terwati, tersilapwati anak tiri. Itu berat. Dia terpasah selama-lama tak boleh nikah balik. Tapi ini ringan sedikit hukum. Cuma terpasah tetap terpasah. Sebab beza di mana? Beza di hubungan. Hubungan isteri dengan orang yang kita tersilapwati tu. Hubungan isteri yang hubungan orang yang kita tersilapwati dengan mereka ni hubungan apa? Hubungannya haram kita himpun dalam satu akad. Tak boleh nak duduk sekali dalam satu akad. Dalam istilah akademik tumpan dia panggil haram menghimpunkan mereka ni dalam satu akad. Macam adik ipar dengan kakak ipar, isteri kita dengan adik dia tak boleh nak kumpulkan dalam satu akad. Mati isteri boleh, itu akad yang lain. Mati isteri boleh kahwin dengan adik ipar ataupun kakak ipar, itu akad yang lain. Dalam satu akad tak boleh himpun mereka ni. Antaranya ialah adik beradik mereka, antaranya ialah ibu saudara mereka, antaranya ialah anak saudara mereka, tak boleh himpun. Mereka berdua ni tak boleh himpun. Nanti formula akan datang. Nak tahu macam mana. Kalau anak saudara dengan ibu saudara, mereka ni haram nak kahwin. Apabila haram kahwin, haram himpun. Maksud himpun apa? Nak kahwin serentak dalam satu tempoh perkahwinan, tak boleh. Maksudnya apa? Maksudnya isteri pertama kita ni dan isteri kedua ni, mereka berdua ni adik beradik, anak saudara, tak boleh. Anak saudara dan ibu saudara tak boleh berada dalam satu akad serentak, tak boleh. Kalau mati anak saudara, boleh ibu saudara ambil jadi isteri kita. Hubungan mereka ni ada kesan kalau tersilapwati. Kesan apa dia? Kalau tersilapwati adik ipar, tersilapwati anak saudara, tersilapwati ibu saudara, nescaya terpasah nikah dengan isteri itu. Dengan isteri terpasah nikah. Isteri kita tu. Kita terpasah nikah siapa? Terpasah nikah adik ipar. Maka dengan isteri kita terpasah. Cuma kesan dia tak berat macam tersilapwati ibu mertua, tersilapwati anak isteri, tak berat. Di mana yang kata lebih ringan? Kerana ni sebab terpaksa, kerana haram himpun pada nikah akan seorang perempuan dengan mahramnya, maka harus suami itu nikah balik dengan isterinya itu sekarang itu juga. Dia terpaksa tapi dia boleh nikah balik. Sebab yang dia terpaksa, dia terwati itu adalah adik ipar. Hubungan dengan isteri kita ni tak boleh himpun sekali je, tak boleh duduk dalam satu masa. Apabila terpaksa, kena akad baru, akad dengan isteri baru. Haram himpun pada nikah, maka harus suami itu nikah. Harus suami itu nikah balik dengan isterinya itu sekarang itu. Tak perlu tunggu iddah lah, sebab dia terpaksa, bukan tolak. Tiada kena iddah, tak perlu iddah. Tiada kena iddah tu dia panggil badal. Sekarang tu apa makna sekarang tu? Tak perlu iddah, tak perlu tunggu iddah. Sebab dia nak nikah dengan isteri dia.
Yang tersilap watinya adalah adik ipar dia. Bukan nak nikah dengan adik ipar, nak nikah dengan isteri dia. Yang terpasah ni, dah terputus dah hubungan dengan isteri dia sebab oleh kerana tersilap wati adik ipar, nak kena akad baru. Akad tu tunggu iddah ke tak? Tak perlu tunggu iddah. Kerana ini terpasah, bukan tertolak. Tapi kalaulah dia nak nikah dengan adik ipar yang dia tersilap wati, itu kena tunggu iddah. Itu ada peraturan. Itu kena ada iddah. Iddah dia. Walaupun dia yang tersilap wati, itu kena ada iddah. Ini yang tidak ada iddah ni, isteri dia yang terputus tu nak hubung balik, nak sambung balik, akad baru. Dan kena lepas iddah itu, kena lepas iddah. Bagi siapa? Jika hendak nikah dengan orang yang lain. Mana orang lain tu? Seperti ni kafli tanzi, bandingan orang yang bercerai dengan tolak bain sughra. Dengan tolak bain sughra. Ni semua ni istilah-istilah yang akan pening lah. Bain sughra, bain kubra, semua ni istilah dalam sistem kekeluargaan, dipanggil sistem munakahah. Tolak ada dua, tolak raj'i dengan tolak apa nama ini, bain. Tolak raj'i ni tolak yang boleh rujuk balik. Tolak raj'i dia panggil. Kalau tolak boleh rujuk balik, tolak 3 bukan tolak raj'i, tak boleh rujuk. Tu tolak raj'i ni tolak yang boleh dirujuk balik. Syaratnya dalam waktu iddah lah. Tolak raj'i ni apa dia? Tolak 1 dan tolak 2. Ni nak jadi tok qadi je lah, kena tahu ni. Kita ni ambil peluang, ambil info sahaja. Yang kedua dia panggil tolak bain. Bain ni tolak bain, iaitu tolak yang tidak boleh dirujuk dalam iddah. Tu dia panggil bain. Bain ni larangan, cegahan. Asal bain ni kalau kita lama dia panggil tolak yang putus. Bain ni iaitu tolak yang tidak boleh dirujuk di dalam iddah. Kalau raj'i boleh rujuk. Sebab tu tolak ni jangan makruh tolak 3. Sebab tolak tak boleh rujuk. Menyesal macam mana pun tak boleh rujuk dah tolak 3. Kena akad baru, kena isteri tu kahwin baru, dan syarat pula kena wati. Suami baru kena wati, barulah boleh kahwin balik dengan dia. Sebab itu kenapa sunnahnya kalaulah jalan terakhir dia pilih untuk tolak juga, pilih tolak 1 atau 2. Itu sunnahnya. Kalau tolak 3, itu dipanggil tolak bain. Tolak yang tidak, tolak sendiri itu memang tidak disukai. Nabi kata tolak itu antara perkara yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau jalan terakhir nak juga boleh, ada cara dia. Cara dia terbaiknya tolak 1 dan 2. Kenapa? Kerana tolak yang boleh dirujuk. Kok dia fikir macam mana, fikir masa depan dia, masa depan anak dia, dia nak put apa namanya, nikah balik, maka 1 dan 2 boleh berkahwin balik, ataupun boleh rujuk balik dalam iddah. Tak perlu akad baru, rujuk je dalam iddah tu. Kalau dia bercerai, dia boleh rujuk dalam iddah, tak perlu akad baru. Dan syarat rujuk tak perlu isteri terima, tak perlu. Walaupun isteri tak suka, jadi kerana rujuk di tangan suami. Walaupun isteri kata saya tak nak dah, tapi suami dia rujuk juga dalam tempoh iddah, tetap jadi. Sebab tu isteri dalam rujuk masih lagi isteri, nak keluar rumah kena minta izin dengan suami. Nafkah suami wajib, tak boleh halau dia daripada rumah. Ada orang ini tuan-puan punya tak tahu peraturan, bercerai, terus halau isteri, nafkahnya tak beri, 2-3 kali haram. Haram tak beri nafkah, dan juga haram halau dia daripada rumah. Kenapa? Kerana nafkah yang wajib ialah menyediakan tempat tinggal. Rumah itu tak boleh, yang kena keluar ialah suami, walaupun rumah tu rumah suami. Sebab dalam tempoh iddah memang tanggungjawab suami menyelesaikan iddah, maksudnya menunaikan iddah, menunaikan nafkah dalam tempoh iddah. Tu semua tu kaitan tanggungjawab suami yang akan impak dia adalah haram. Habis tu tolak raj'i.
Tolak bain ni tolak yang tidak boleh rujuk dalam iddah. Maka bain inilah dia ada dua pula. Bain sughra, bain kecil. Bain sughra ni yang kita apa nama ni, yang bertemu ni, bain sughra. Bain sughra apa dia? Iaitu tidak boleh rujuk semula dalam iddah. Tak boleh rujuk. Bain ni tak boleh rujuk. Cuma sughra tu kecil tu dia hanya tak boleh rujuk dalam iddah, tetapi boleh akad nikah baru dalam iddah. Tu dia panggil sughra. Bain tu memang cegahan lah, tak boleh rujuk. Cuma ada sughra ni kecil ni sebab apa? Tak boleh rujuk dalam iddah, tetapi boleh akad baru dalam iddah. Boleh akad. Contoh dia apa? Contoh dia lah, pertama, tolak isteri sebelum jima'. Tak ada jima', kahwin tak ada jima', tolak. Apabila tolak isteri belum jima', maka kita nak panggil apa? Nak akad baru, tak perlu tunggu iddah. Lepas tolak, kerana tolak tu sebelum jima', dia panggil bain sughra. Bain tu tak boleh rujuk. Kenapa tak boleh rujuk? Sebab bain tegahan, tolak sebelum jima'. Tu ada kesan jima' ni ada kesan dalam perkahwinan. Apabila tak sempat nak jima' dia, tolak dulu. Tak sempat lagi jima', walaupun sebulan, walaupun 2 tahun tak pernah jima', tolak, maka tak bain, tak boleh rujuk. Tapi boleh akad, tak perlu tunggu iddah. Akad segera boleh. Dia panggil akad baru. Tu satu contoh dia. Dan contoh yang kedua akan datang. Contoh kedua ni khulu'. Akan datanglah apa dia khulu' tu. Nanti masuk tajuk dia. Khulu'. Habis. Tiada kena iddah. Dia nak cerita contoh saja ni. Contoh yang kata kalau hendak nikah dengan orang lain, tiada kena. Kalau nak nikah, jika hendak nikah dengan orang lain, seperti bandingan dia orang yang bercerai dengan tolak bain. Samalah hukum dia dengan tolak bain, tiada kena iddah. Orang tolak bain sughra, khulu', apa nama ni, jima' tanpa panggil tak sempat jima', tak sempat jima' lagi, cerai dia, maka tidak ada iddah. Tak boleh rujuk, boleh akad baru. Tu. Jika hendak nikah balik dengan suaminya itu, perempuan itu, jika hendak nikah balik dengan suaminya itu, yang kata tak kena iddah tu, tiada kena iddah tu, bain sughra ni, jika hendak nikah balik dengan suaminya itu, suami yang khulu' ataupun suami yang cerai dia tak sempat wati, nak nikah balik, tak ada iddah. Tu contoh saja. Baik, dan wati syubhah, jika hendak nikah dengan orang yang wati syubhah, tiada kena iddah. Jika tiada ada iddah orang yang lain. Kalaulah dia nak kahwin dengan orang yang wati syubhah tu, nikah dengan orang yang wati syubhah tu, tiada kena iddah. Tak ada kena iddah tu jika tiada ada iddah orang yang lain. Ini masalah apa ni? Masalah dia jika dia nak nikah dengan kakak ipar dia, kena tunggu iddah. Kalau kakak ipar dia ataupun adik ipar dia, kena ada iddah. Kalaulah kita nak nikah dengan kakak ipar dia, kena tunggu. Kena tunggu apa? Kena tunggu iddah. Dia ada iddah adik dia. Kalaulah nak nikah balik dengan isteri kita, tak perlu tunggu iddah. Itu je poin dia. Tapi kalau nak nikah dengan kakak ipar, tak nak dekat isteri, nak alih pada adik ipar, itu ada iddah. Iddah siapa? Iddah isteri kita lah. Nak bertukar dengan orang lain dah. Tu.
Pening lagi tu. Mudahnya begini. Ulang walaupun tak tajuk spesifik. Dia tajuk spesifik dia dalam munakahat lah. Tu yang pening tu. Kalau tersilap wati adik ipar, terpasah tu dengan isteri. Terpasah. Jangan duduk sekali lagi. Terpasah. Kena akad baru. Baik nak akad dengan siapa? Nak akad dengan isteri kita lah. Kalau nak akad dengan isteri kita, tak perlu tunggu iddah. Akad segera. Tapi ingat, kalau nak kepada adik ipar pula, kena tunggu iddah. Iddah siapa? Isteri lah. Kan nak pindah pada orang lain. Kena tunggulah iddah isteri kita ni. Ada iddah tu pening tu. Takkan datang dalam tajuk iddah. Tajuk iddah munakahat. Tu special unit tu kita tunggu je cik ni. Kita bab perkara tu duduk bincang, habis masuk wati cubah, masuk iddah. Tu dia punya pendetailan dia cover habis. Poin kita nak bincang perkara batal wudu. Orang sentuh yang membatalkan wudu ikan empat. Sentuh kulit lelaki dan kulit perempuan yang haram kahwin. Yang harus kahwin. Itunya. Habis dia detail. Tu unit kitab dia. Habis. Biar yang pening tu jangan ulang lagi pening. Lagi ulang lagi pening. Alah ustaz 10 kali ulang 10 kali pening. Sebab kita first time dengar. Tu standard lah. Apa pun ilmu kalau kita pertama kali dengar, standard. Sebab tu teknik ulangan sangat powerful. Teknik ulangan. Sebenarnya teknik ulangan ni bukanlah dicipta oleh pakar motivasi. Bukan dicipta oleh marketer. Walaupun dalam marketing ada teknik ulangan. Dalam marketing, teknik ulangan sebenarnya itu adalah teknik yang diamal oleh para ulama kita. Dah berzaman dah. Teknik ulangan. Dia panggil konsisten. Buat satu benda konsisten. Lama-lama you akan mahir. Sehinggalah makin nampak. Itu dia panggil teknik ulangan sangat powerful. Sebab tu semayan ulang benda yang sama, betul tak? 4 rakaat kan, tak tambah pun. Semayan zuhur 4 berpuluh tahun ulang yang sama. Jemu dah? Tak jemu. Tapi kita tak tahu konsep. Kita tak ada kesedaran untuk improve sehingga mahir. Itu kita tak ada kesedaran. Sepatut apabila kita buat benda yang sama, tak kiralah something apa pun, buat benda yang sama, kita mesti ada improvement. Mesti. Sepatutnya begitu. Sebab kita ulang sehingga kita pakar. Tapi dalam 4 sembahyang, ulang sama je takut dia. Fatihah kalau tak betul 20 tahun tak betul lah. Sepatutnya kita kena ada anjakan. Sebab itu dalam Islam dia datangnya sistem syariat ada konsisten, dan dia datangnya cara untuk improve. Sebab tu dia panggil Islam pertama sekali adalah knowledge. Tak boleh lari daripada ilmu. Islam itu memang dia dasar dia adalah ilmu. Tak boleh lari. Sebab sistem yang dia bawa berbeza dengan sistem sebelum daripada ni. Agama Nabi, agama tu sistem hidup. Bezanya Nabi, sistem yang Nabi bawa dengan sistem Nabi sebelum tu, beza di mana? Beza di sistem itu. Maka nak tahu sistem itu kena ada ilmu. Itu dia panggil agama Islam adalah agama yang ilmu. Sebab tu cara nak improve memang kita kena cari ilmu buat, cari ilmu buat. Benda yang sama aja. Cuma cara nak tingkap. Sehinggalah sembahyang kita makin lama makin tinggi kualiti dia. Sehingga apa dia? Sehingga akhirnya target kita, ending dia panggil target akhir dia. Target akhir kita solat itu solat fizikal dan ruh. Masuk feel ada. Allahu Akbar, bergegar badan dia, bukan bergegar bergoyang. Itu tak betul. Tak Allahu Akbar bergoyang badan. Itu jenis tak betul. Masuk bergegar ni Allahu Akbar, getaran dalam jiwa dia. Kenapa? Kerana dia ada connection dengan Allah. Sebab ada perhubungan terus. Bukan fizikal saja, bukan protokol biasa. Protokol depan smart, dan dalam dia ini ada perhubungan dengan Allah. Apa yang dia ucap, perasaan tu datang. Dan protokol dia sangat cantik. Kenapa? Kerana makin lama dia buat benda yang sama, makin tinggi dia punya level dia. Itu sepatutnya. Itu panggil teknik ulangan. Dia panggil apa? Dia panggil
Konsep yang Allah ajar berdasarkan solat. Solat benda yang sama. Apa pun kerja kita sebenarnya manifestasi daripada solat. Apa kerja, kalau nak berjaya, kalau kita tahu rahsia dia, teknik rahsia dia adalah manifestasi solat. Terjemahkan solat itu dalam kehidupan sebenar. Contohlah kita, saya punya job saya nak mahirkan saya punya urusan saya. Contohlah saya bisnes saya akan buat satu benda, saya akan ulang lebih daripada 17 kali. InsyaAllah you buat benda yang sama lebih 17 kali, you akan mahir. Apabila kita mahir, dia Allah bagi campur aura. Kita sekarang ni buat 2-3 kali baru tak jadi, undur gustan, tarik, try kerja lain. Buat tak ada berjaya, try kerja lain. Dia tak tahu konsep. Allah dah ajar cara. Apabila you mahir, you cakap ada aura, Allah beri aura. Mula-mula cakap tuan-puan, kalau kita kerja apa pun cakap, orang tak nak percaya. Betul ke lebay ni? Betul ke dia ni cakap bergagap ni? Nak menjual apa cakap bergagap ni? Nampak tak? Kita baru, macam kita baru belajar semayam lah, Fatihah tak betul. Lama-lama Fatihah kita cantik. Dan aura bacaan kita tu ada aura, ada power. Kita cakap sikit dah terjah hati orang. Nampak tak? Itulah proses. You mesti nampak proses, you jangan nampak result. Kita hari ni nampak result. Nak semayang 27. Kenapa semayang Jumaat 27? Nampak sangat 27. 27 apa? 27 pahala. Proses nak nampak 27 fail. Dia nampak lebih kepada result, dia tak nampak proses. Sepatutnya ialah kita go to proses dulu, baru result. Kalau proses betul, you akan result betul. Ini dah duk nampak result. Gaji 10k, gaji 10k. Nampak sangat gaji. Tapi proses tak tahu bagaimana nak dapat, nak achieve 10k. Nampak tak? Habis. Masalah kita minum air dulu. Tidak pening. Wallahu alam. Masalah yang ketiga ini, jika perempuan yang engkau wati syubhat itu isteri orang pula dah. Kena isteri orang pula atau dalam iddah orang. Tu yang pening kata tu. Maka wajib perempuan itu beriddah dengan sebab wati syubhat. Ada iddah pula. Dan haram atas suaminya wati akan dia. Kalau orang terwati isteri kita, maka kita tak boleh wati isteri. Tu insyaAllah minggu depan. Haram suaminya wati akan dia sebelum lepas iddah wati syubhat. Tapi dia tak terpaksa. Contohlah, ada kita terwati isteri orang, maka isteri orang tu dengan suami dia tak terpaksa. Cuma suami dia kena ada iddah. Kena tunggu iddah, habis iddah. Atau pening tu. Mengenai iddah-iddah ni, pening ni. InsyaAllah bulan depan. Kita beri awal sikit hari ni 10 suku. Biasa kita beri 10.5 kan. Sebab kalau kita kita baca juga, dia tak akan habis 10.5. Sebab isu ni panjang. Kita beri awal. Wallahu alam. InsyaAllah kita minum dulu. Mudah-mudahan hilang kepeningan kita untuk sambung modul kedua. Dia duk pening-pening sambung modul kedua pula. Dah lah taf modul kedua tu. Ciri ketuhanan tu lagi tak nampak. Fiqh ni duk nampak. Fiqh ni kita bincang isu nampak. Isteri, nampak isteri. Ini bincang isu wahdaniyah, tunggal, esa, ciri ketuhanan. Tuhan pun tak nampak, ciri pun tak nampak. Lagi teruk. Wallahu a'lam. Seperti biasa tuan-puan, kita ada jamuan di luar sana. Boleh menunggulah, rasanya pihak penganjur tak sempat lagi tu sebab kita beri 10.5. Kalau tak ada lagi, kita tunggu. InsyaAllah ada. Tunggu masuk seperti biasa 10.45 ke 10.50. Awal sikit masuk ini 10.50. Dia break setengah jam begini. Kita masuk 10.50 tuan-puan. 10.50. Santai-santai je tuan-puan mengaji. Jangan stres sangat. Mengaji santai. Kalau stres-stres tu tak capai lah. Biar santai-santai asal kita faham. Wallahu a'lam.